Hai semua, good morning. Oke, hari ini kita first class sama Cio Nadia kan fisik untuk kelas 4 STEM 1. Oke, selamat berkenalan semua. Saya Cio Nadia Richard akan mengajar Anda fisik. Oke, mohon kerjasama semua murid ya. Oke, mari kita berkenalan dulu apa itu fisik. Oke, jangan takut. Biasa mungkin kamu akan dengar kayak fisik nih susah, admits nih susah semua. Oke, tapi cikgu percaya masing-masing ada minat dan tahap pemikiran masing-masing. Mungkin boleh ada yang akan suka fisik, ada yang boleh tangkaplah apa fisik itu kan. Oke, mari kita berkenalan dulu. Oke. Fisik ini adalah merupakan kajian tentang jirim dan tenaga serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Oke, ini macam sains juga, tapi dia biasanya yang kira-kira yang dengan maths lah, fisik dan maths ini macam adik-beradik, oke? Jadi untuk tema pertama untuk fisik tingkatan 4 ini kita akan belajar tentang asas fisik, oke? Topik ini akan fokus kepada kuantiti asas dan unit ya, yang boleh digunakan untuk menerbitkan kuantiti fisik yang lain. Jadi tumpuan dia juga adalah diberikan kepada kaidah saintifik dari segi pentafsiran graf dan penyiasatan saintifik. Oke, ini slide teacher semua nih ada di buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks online kamu lah. Oke, bab 1 kita pada subjek fisik kali ini ialah pengukuran. Oke, apa yang kita mau belajar ialah apakah itu kuantiti fisik, bagaimanakah kuantiti asas dan unitnya boleh digunakan untuk menerbitkan kuantiti terbitan, dan mengapakah kemahiran mentafsir dan menganalisis graf adalah penting. Oke, jadi marilah kita mempelajari apa itu yang soalan teacher bagi tadi. Oke, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 4 juga. Apa itu kuantiti fisik. Oke, sekarang kita cikgu mau tanya, kalau kamu buat pengukuran, kamu guna apa? Kalau zaman dulu dia guna satu genggaman begitu kan, panjang depan begitu semua tuh dia tidak sekata, ada yang orang genggaman dia besar, ada yang kecil, jadi untuk fisik ini, pengukuran ini dia kasih selari lah. Jadi untuk dalam saintifik kita menggunakan satu kaedah yang sama, yang selari yang satu dunia boleh pakai. Jadi apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fisik. Apa itu kuantiti fisik? Kuantiti fisik terdiri pada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Hasil pengukuran yang jitu membolehkan manusia membuat keputusan yang tepat. Contoh dia, ketinggian Gunung Kinabalu ialah 4095 meter begitu. Macam mana kalau terameter kilometer tu, macam mana kamu kira ketinggian Gunung Kinabalu? Macam mana coba? Siapa yang ada idea? Kalau terameter kilometer, macam mana kamu kira ketinggian Gunung Kinabalu? Oke. Dan kedua, atlet Paralimpik negara Muhammad Rizwan Puzi. Siapa nih? Mencipta rekod dunia dengan catatan masa 11.87 saat dalam acara pecutan 100 meter. 100 meter dia boleh lari dalam masa 11 saat saja. Laju tu kan? Kelajuan harimau ada kilometer per jam. Ini contoh-contoh yang melibatkan pengukuran kuantiti fisik. Kalau kamu ingat balik masa tingkatan 1, kamu pernah belajar kuantiti asas fisik. Seperti contoh-contoh ini kamu lihat. Next. Hasil pengukuran suatu kuantiti fisik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama unitnya. Apa itu magnitude? Apa itu unit ya? Ini adalah contoh. Cikgu kasih highlight. Oi. 。
Cici kasih highlight ke. Nampakkah? Oke, kalau boleh juga rujuk buku teksnya. Oke, ini magnitude 100 unit ya. M. M itu apa? Meter. Jadi magnitude itu, apa itu magnitude? Nomor kan? Oke, jadi keep it in mind, ya magnitude itu adalah nomor. Oke, siapa ada pembaris sekarang? Kamu boleh cek pembaris kamu. Tengok apa dalam pembaris kamu. Ada 2 skala di sini. Juga ada pembaris juga. 1 inci, 1 sentimeter. Oke, jadi sentimeter adalah contoh unit metrik manakala inci adalah unit imperial. Apa itu unit metrik? Apa itu unit imperial? Oke, pada masa kini kita biasa guna unit metrik. Unit imperial jarang digunakan. Oke, nanti kamu baca itu integrasi sejarah. Apa unit metrik? Apa unit imperial? Unit imperial tuh, cikgu bagi contoh lah. Adalah seperti galen, batu, kaki, ela. Tahukah Anda unit imperial boleh ditukarkan kepada unit metrik dan sebaliknya? Nanti kamu cek sejarah itu, sejarah unit-unit ini. Kenapa ditukar? Boleh ya? Next. Ini adalah kuantiti asas. Ialah kuantiti fisik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fisik yang lain. Dia adalah paling asas, tidak boleh diterbitkan, tapi dia boleh menerbitkan. Seperti ada 7 kuantiti asas fisik nih, kuantiti fisik asas, yaitu panjang, liter kita guna, jisim, apa tuh jisim itu nah, massa, suhu termodinamik, arus elektrik, keamatan, cahaya, kuantiti bahan. Unit-unit dia dan simbol-simbol dia adalah seperti yang tertera. Nanti kamu rujuk buku teks Anda. Boleh? Kuantiti fisik yang lain ialah seperti yang ditunjukkan dalam jadwal ini. Boleh diperlihatkan dalam sebutan kuantiti asas fisik yang macam tadi itu 7 kuantiti asas fisik. Dia akan gabung-gabung menjadi kuantiti terbitan. Seperti isi padu itu. Isi padu itu adalah apa? Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Jadi dia diterbitkan daripada kuantiti asas tadi yang panjang. Boleh? Kuantiti asas suatu orang enggak? Tapi kuantiti terbitan adalah dia tambah kah, darab kah, bahagi kah, begitu. Boleh? Cikgu bagi masa, nanti kamu ambil masa untuk membaca buku teks ya. Kuantiti terbitan seperti ketumpatan. Rumus ketumpatan apa sudah tuh yang kamu sudah belajar di tingkatan 1, tidak silap kan? Ketumpatan adalah jisim per isi padu. Isi padu sudah darab tadi kan, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Ini adalah isi padu. Ini adalah jisim. Jadi jisim per isi padu. Jisim adalah kg. Isi padu panjang M, darab M, darab M, darab M. Dan 3 kali. M, darab M, darab M. Jadi M negatif, kosa negatif 3. Jadi ketumpatan unit SI dia adalah kg per meter padu. Sekarang aktiviti kamu, cikgu ingin kamu tidak dapat sudah berpasangan kan di sini, kamu boleh buat sendirilah di rumah. Membincangkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Cikgu bagi contoh luas. Semua kuantiti terbitan di sini dia sudah bagi. Luas, sisi padu, ketumpatan, hal laju, pecutan, daya, momentum, semua dia sudah bagi dengan simbol dia sekali. Rumus pun dia sudah bagi. Cikgu minta kamu buat dia punya sebutan dalam kuantiti asas. Macam tadi tu cikgu sudah explain
ini ketumpatan jisim per isi padu jisim. Mana ketumpatan sudah jisim per isi padu. Isi padu kasih lagi dia jadi kuantiti asas tadi. Apa nih? Panjang kan? Panjang darab lebar darab tinggi. Oke. Jadi sebutan dalam unit SI dia adalah yang Ninala tadi tuh. kg meter padu. Jadi tulis jawaban Anda di sini. Jadi sama juga yang lain, kamu lengkapkan jadwal ini dan kamu snap gambar atau copy paste di Padlet Cigua. Oke. Sekarang kita tengok kuantiti skala dan kuantiti vektor. Oke, Raja 1.5 menunjukkan dua situasi semasa PJ. Guru mengarahkan murid berlari sejauh 50 meter. Oke, murid-murid dia bilang ada 4 orang sini. Sila berkumpul di tengah padang dan lari ikut arahan saya. Oke, kita tengok apa. Situasi pertama, lari sejauh 50 meter dia bilang. Oke, larilah yang penting, lari 50 meter. Mana-mana aja lah. Tapi situasi kedua, lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. Jadi ada dua situasi di situ kan. Oke, jadi apa beza dia? Oke, tolong komen apa beza dia. Oke. Ini cikgu ingin memperkenalkan dua kuantiti yang lain, yaitu kuantiti skala, kuantiti skala dan kuantiti vektor. Skalar. Kuantiti skalar ialah kuantiti fisik yang mempunyai magnitude sahaja, manakala vektor adalah mempunyai magnitude dan arah. Oke, jadi mana itu situasi satu dan situasi dua, mana satu kuantiti skala, mana satu kuantiti vektor. Oke, boleh komen di situ YouTube. Oke, jadi cikgu ingin menunjukkan contoh-contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Tadi apa dia bilang tuh? Kuantiti skala ada magnitude saja. Magnitude itu adalah apa? Nombor. Oke, nombor. Kuantiti vektor ada nombor, ada nilai, dan arah. Oke, ini arah. Ada arah. Oke, jadi kamu boleh melihat video kuantiti skala dan kuantiti vektor di sini ya. Oke, jadi kalau kamu tengok di sini contoh-contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti vektor adalah sasaran, hal laju, daya pecutan, dan momentum. Manakala yang lain ini ada nilai saja, tapi tiada arah. Oke, boleh? Oke, hafalkan dan ingatkan dan fahamkan. Oke. Macam bilang kamu kena bagi satu situasi, kamu boleh tengok. Kalau dia ada arah, dia adalah kuantiti vektor. Oke, sekarang juga ingin kamu try latihan formatif ini. Muka surat depan ini cari di buku teks kamu. Oke, ini juga minta kamu buat di buku latihan dan snap gambar dan post di Padlet Teacher. Jadi semua orang boleh nampak, tapi jangan meniru lah. Oke, boleh tiru buku buat sendiri, tapi jangan tiru kawan punya. Jadi kamu tidak payah saling soalan, jawaban saja dan postkan di Padlet Teacher, nanti teacher cek. Oke, itu saja untuk subtopik hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, kita bolehlah tanya di Telegram ya. Oke, thank you. Oke, bye.